kamu Muhammad memang berada di atas jalan yang lurus, maka kita sebagai umat Nabi Muhammad mesti mengikut jalan yang Nabi Muhammad ajar, iaitu kita mengaku wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku mengaku Rasul yang orang yang layak aku ikuti ajarannya ialah daripada Rasulku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Janji nak ikut dia. Makna sini wahyu daripada Allah, ikutan kita ialah Nabi Muhammad. Ayatnya wa atiullah wa atiur rasul. Taatilah pada Allah dan taatilah perintah Rasul. Siapa-siapa yang taat pada Allah akan taat pada Rasul. Sepatutnya. Tapi ada yang taat pada Allah, taat pada Rasul, tetapi bila tak erti tauhid maka sesat itu. Ada ayat surah A'raf, ya. Masalah besar sekarang ialah masalah tauhid ni. Jadi masa saya baca hadis tadi di sebuah masjid, dia tanya, ni ustaz ni, dia tunjuk kitab Yasin, kitab baca Yasin ni lah yang awak nak tulis ni, awak nak cetak ni. Nah, dalam tu dia kata, ni ustaz, Yasin ni boleh baca pada orang mati dan nak mati. Tengok, dia kata, ini ialah pendapat pengarang. Saya cakap ni ialah yang ori punya, ni yang ori di sini. Kalau awak nak, saya datang lain kali, saya tunjuk kitab original, iaitu apa dia? Daripada Abi Daud. Ada dalam Bulughul Maram ada. Ini ada dalam Bulughul Maram ada. Yang original ni dah, ni aja lafaz dia. Lafaz dia macam ni aja. Jadi lafaznya pada orang yang nak mati. Pengarang dibubuh kepada orang sudah mati pun boleh baca. Bila dia bubuh gitu, oleh kerana kita semua tak belajar, maka kita kata ini hadis sahih pula dah. Pada hadis dhaif dah. Dia bagi kata baca pada orang mati itu boleh, maka semua orang start baca. Jadi dosa siapa-siapa yang buat ni, orang itu tanggung. Orang yang baca kena juga. Tetapi dosa yang orang yang buat tu, orang yang menulis tu akan menerima azab dia. Berapa ratus ribu orang baca satu hari, tak tahu dia. Dia tanggung belakang dosa. Masing-masing yang baca tu berdosa. Maknanya amalan yang kalau katakan ada orang meninggal tengah malam, ada keluarga baca mengaji Quran sampai ke pagi, sampai ke mandi kapan tu, ini salah tak Ustaz? Dosa. Itu rekod agama dah. Maknanya biarkan sajalah mayat tadi tu, sementara tunggu besok untuk diuruskan. Dia boleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam nya, hendaklah kamu istighfar pada dia. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Daripada mula dia mati itu sampai siap tanam. Lepas tu baru baca doa. Doa akhir itu doa di kubur. Itu yang diajar oleh Nabi kita, dan itulah yang kita janji nak ikut. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku nak mengikut apa yang diajar oleh Rasulullah. Yang diajar oleh Tok Guru ni yang tak serupa dengan hadis ni, kita tak nak ikut. Saya baca ni, yang itu saja yang ada. Mana durian ni musangking dah, yang dikrik ketupai dah sekali, buruk pula dah. Nak makan memang tak boleh dah. Nak kenal boleh, ni aja ada. Faham? Saya kata tadi kan, hadis yang nak diguna sebagai ibadat mesti hadis sahih. Dia kata mula-mula dia. Sebab hadis sahih ni hadis yang boleh bawa bukti. Nah. Jadi kalau hadis dhaif ni tak boleh pakai, pendapat Tok Guru boleh pakai. Nanti. Jangan. Hadis dhaif sudah tak boleh pakai, maka pendapat Tok Guru boleh pakai pula. Yang bukan hadis pun tak boleh. Faham? Maka apa saja ajaran ni mesti
Ini nak terang ayat ni je ni. Jadi saya sengaja itu hari tinggal ni 2 ayat ni, 2-3 ayat yang tinggal ni surah Hamid Surah ni. Pasal ini surah Hamid Surah ni maksud dia ialah tauhid dalam berdoa, tauhid dalam berdoa yang tidak boleh kita buat bid'ah, iaitu bid'ah dalam baca doa. Itu maksud bagi surah Hamid Surah. Baik, nanti ya. Jadi kalau untuk guru tu tidak boleh buat mari dalil daripada hadis mana-mana yang sahih ataupun ayat Quran, maka ayat Quran yang mengata tentang mereka tu ada, iaitu dalam surah Hamid Surah ni ayat ke-21. Balik semula ayat surah Hamid Surah ayat ke-21. Ni dikata kepada tok guru yang ngajar kita dulu ni. Yang ngajar kita dulu baca Yasin kepada orang mati. Nah, ayat 21 surah Hamid Surah ni. Saya baca dah. Ni dah belajar dah ni. Jadi ulanglah ni. Revision nah. Am lahum syuraka, apakah ada bagi mereka itu tok guru, tok guru, ataupun kumpulan atau jemaah tok guru. Nah, am lahum syuraka syara'u lahum, yang buat syariat untuk mereka, minad din, daripada agama. Tengok tu, syara'u lakum, yang buat syariat lahum, untuk mereka, minad din, daripada agama. Awak tengok Quran tafsir masing-masing ni. Ni saya tidak kata awak kena bawa Ibn Kathir ke apa. Awak bawa kitab mana-mana pun, supaya kita ramai-ramai ni, kalau tak serupa dengan saya cakap ni, awak terus tanya, senang. Nah, ni syara'u lahum, yang buat syariat untuk kamu, minad din, daripada agama, ma lam ya'zam bihillah, yang belum pernah diberi izin oleh Allah Ta'ala. Wahyu, agama mesti wahyu. Wahyu ada 2. Satu wahyu Quran, satu lagi wahyu daripada mulut Nabi. Kita panggil hadis Nabi. Pasal Nabi tidak boleh berbohong, dan Nabi memang tak berbohong, dan Nabi memang tak cakap bohong. Dalam surah Najmi, tidaklah Nabi Muhammad itu berkata-kata daripada hawa nafsu dia. Surah Najmi. Surah Najmi nanti kita belajar dia lah. Nabi Muhammad tak pernah. Dia tidak akan kata apa-apa melainkan yuha ilayya, melainkan apa yang aku wahyu pada dia saja. Nah, surah Hamid surah ni. Surah Hamid Surah. La'in asyrakta, sekiranya kamu sendiri Muhammad buat syirik pada Allah, la'in asyrakta la yahbatanna amalaka, pasti akan gugur semua amalan kamu. Wala takunanna minal khasirin, dan kamu pasti akan jadi orang paling rugi. Mana Nabi Muhammad sendiri, surah Zumar, Nabi Muhammad sendiri kalau dia buat syirik Tuhan boleh ngaku. Ayat lain pula, kalau mana-mana Nabi atau semua Nabi buat syirik pada Allah, aku semua sekali aku boleh ngaku. Ayat lain. Lepas tu ni nak cakap Nabi ni tidak boleh cakap bohong. Tak boleh, dia memang sifat dia dah. Ini setengah tu guru ni pergi kata apa, Nabi ni dia ayat-ayat Quran ni, perintah-perintah ni, wirid-wirid ni dia ajar kepada Sayyidina Ali ni. Ni ajar ke Sayyidina Umar saja. Ni ajar kepada Sayyidina Bakar saja. Ni Sayyidina Osman saja. Ni kita ni, sebab ni kita ni tarikat ni. Nabi sembunyi, orang lain tak tahu ni sahabat-sahabat yang besar-besar je dapat ni. Itu semua bohong belaka tu. Jahat dia. Ada surah lain pula, sekiranya, kalau saya silap surah Aqaf. Sekiranya kamu Muhammad kurangkan sikit daripada apa yang aku dah ajar pada kamu. Mengajar tu kurang sikit kan. Nescaya aku akan pegang dengan tangan kamu, dengan tangan aku pegang lengan tangan kamu, dan aku akan keluar jantung kamu dengan takai-takainya sekali masa kamu itu hidup. Cabut semua sekali. Surah
Surah Ahqaf. Cabut jantung Nabi tu kalau cakap bohong. Apa? Kalau mengajar kurang daripada wahyu. Wahyu beritahu banyak ni. Dia pergi tafsir sikit kurang. Tuhan kata, aku nak pegang bahu tangan lengan kanan kamu dan nak cabut jantung kamu dengan tangkai-tangkai sekali. Surah Ahqaf. Surah Ahqaf. Dua surah lepas pada surah itu. Surah Al-Mulk. Nah, nanti kita belajar dia lah. Nanti kita belajar dia. Ni ayat-ayat yang saya baca ni menandakan tidak boleh, Nabi tidak akan bohong. Dan kita sebagai umat Islam, kita mengaku asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku mengaku nak sembah, nak puja, nak ibadat, nak doa, nak apa semua kepada Allah jua. Kemudian wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku mengaku ikutanku ialah suatu orang Nabi nama Nabi Muhammad, yang dengan dia saja yang aku nak ikut. Perintah dia saja. Perintah lain tu. Contoh-contoh daripada sahabat Nabi, kalau sahabat Nabi ada buat, itu ialah apa yang Nabi ajar. Faham kan? Mesti wahyu saja. Dan tadi saya beri sengaja saya buat keluar mari tadi hadis ni. Sebab selama ni saya tak baca hadis dengan sanad tu, saya baca hadis gitu ya. Awak tak pernah dengar dah. Tu hadis dengan sanad siap tu. Kalau awak buka hadis daripada kitab contoh Bulughul Maram ke Riyadhus Shalihin ke Mishkatul Musabih ke Mustika hadis ke, semua hadis dia kata Al-Maqi bin Yasar radhiyallahu anhu. Sekat tu ya. Qala Nabi gitu. Lepas tu ujung tu dia kata dia doa gitu ya. Kalau sanad tu dia semua perawi tu kita tahu. Dan semua perawi hadis ni, nama mereka ni, sejarah hidup mereka ni semua siap tertulis. Semua orang kenal lah kau. Kita yang tak belajar saja tak kenal. Dan mereka ni tidak boleh cakap bohong sekali. Kalau cakap bohong sekali, dia panggil pendusta dah. Dan dia tu mesti mengajar. Dia mesti mengajar tafsir Quran atau hadis Nabi. Dia mesti mengajar dua ni. Kalau dia ni Mu'tazilah ya. Dia ni Mu'tazilah ni. Hadis tu tak terima, tak pakai tu. Ataupun kuat-kuat dia akan bubuh dhaif hadis ni kerana dia faham Mu'tazilah. Gitu. Yang perawi daripada Syiah ada. Dalam Bukhari ada, dalam Muslim ada, dalam Abi Daud ada. Kenapa dia bawa mari perawi tu? Kerana orang Syiah, apa yang orang Syiah buat berlawanan tu, maka ulama hadis bawa mari hadis yang mereka kata hadis daripada Sayyidina Ali. Semua hadis daripada Sayyidina Ali, semua hadis daripada Sayyidina Ali dan sebagainya ni lah yang pro Syiah punya, yang orang Syiah kata tu, semua dikeluarkan dalam kitab hadis. Contoh orang Syiah dia sujud, dia akan takbir. Allah maksud sujud. Antara dua sujud dia akan takbir. Dia akan Allahu Akbar gitu, dia akan tangan. Nak sujud pula akan tangan pula. Antara sujud hadis daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, saya tak ingat lafaz sanad dia, saya tak ingat, tapi hadisnya ada dalam Tirmizi, ada dalam Abi Daud. Abi Daud kata, Abi Daud daripada sanad daripada kitab Abi Daud, Imam Sayyidina Ali berkata, tidak boleh angkat tangan masa nak sujud dan lepas sujud. Lepas sujud, antara dua sujud tu tak boleh angkat tangan. Takbir tu tak boleh angkat tangan. Lafaz takbir disebut tak boleh angkat tangan. Daripada Sayyidina Ali juga, Sami Allahu liman hamidah, tidak boleh buat gini. Tak boleh buat gini. Sami Allahu liman hamidah gini. Tak boleh buat gini. Sami Allahu liman hamidah. Abi Daud. Tarekat Ahmadiyahnya semua kena buat gini. Sami Allah gini. Waktu kau gini. Tarekat Ahmadiyah. Dia baca fi kulil hatim. Dalam hadisnya tak boleh buat gini. Dianya dalam perbuatannya kita kena buat gini untuk kena buat kita. Tarekat Ahmadiyah. Dia baca fi kulil hatim lah. Awak tak tahu dah. Tak apalah, belajar sikit-sikit, sikit-sikit. Sami Allah gini. Tak boleh sami Allah gini, tak boleh. Disebut ni, awak dah ingat kan? Awak dah ingat hadis ni tak ada benda ni. Ada belaka. Tidak boleh buat gini, tak boleh angkat tangan gini. Sami Allah, tak boleh.
Tarekat Ahmadiyah, sami Allah gini. Lawan dengan adik, lawan adik. Adik kata tak boleh, dia kata kena buat. Itu dia. Tak tahu. Nak tanya dia. Wallahu a'lam. Nah, jadi oleh kerana wa innaka, sesungguhnya kamu Muhammad la tahdi, memang terpimpin ila siratin mustaqim, di atas jalan yang lurus ini. Oleh kamu wahai Nabi kita yang duduk atas jalan lurus, maka kita umat Nabi Muhammad ikut dia. Nah, sebagai rujukan kita. Siratillah, dan jalan Allah itu alladzi lahu, ialah orang-orangnya baginya saja. Siratillah, yang jalan Allah itu alladzi lahu, milik Allah Taala saja. Milik Allah Taala saja jalan dia. Jadi siapa yang buat jalan lain itu milik kamu. Milik aku ialah jalan aku ya. Ayat lain dalam surah Zumar, ala lillahi dinul khalis. Ayat yang kedua surah Zumar. Ketahuilah ala lillah, milik Allah lah ad-dinul khalis, agama yang lurus itu. Yang tidak lurus tu yang kamu punya. Agama yang ori itu, agama yang tidak ori itu yang kamu punya. Agama yang reka aku tu, Tuhan kata. Agama yang kamu reka tu yang kamu punya. Gitu. Dia ramai ustaz ni, dia mengajar ayat Quran suruh kata begini, dia tak beritahu yang lawan pada kata. Jadi pelajar-pelajar tak faham lah. Tuhan suruh buat A, jadi maknanya jangan buat B. Itu makna dia. Jadi kita kena tahu A nya gini, B nya lah gini, barulah faham. Nak bawa kereta, ajar bawa kereta. Ini bawa kereta ni, kalau kena tayar kanan, tayar kiri, kena pusing steering kiri, kena kiri. Dalam lurusnya gini, gear masuk 1, gear 2, gear 3, gear 4, gini. Nah, lepas tu signboard, road sign tu awak tak ajar pada dia. Macam mana? Accident orang tu. Awak ajar bawa kereta tak pandang. Lepas tu awak kata, awak boleh tu naik jalan boleh. Jadi road sign awak tak ajar pada dia. Jalan no A3 awak tak beritahu. Accident lah. Bukan mau itu. Ajar bawa kereta tapi tak ajar road sign, orang tu mesti accident. Ustaz bila mengajar tafsir Quran, mengajar hukum hakam agama, mesti beritahu yang lawan satu. Yang dia suruh satu, yang lawan satu. Baru orang boleh faham. Nah. Jadi kalau awak baca ni, wa innaka, sesungguhnya kamu Muhammad la tahdi, memang terpimpin ila siratal mustaqim. Kita pun tahu dah. Maksud dia apa? Maksud dia yang tadi kita hurai sekali detail yang tadi, kemudian yang lawannya apa dia? Yang lawan apa dia? Maka bila orang kata, ni ustaz ni buat, ustaz ni wahyu ada tak? Qala Allah mana? Ayat Quran. Qala Nabi mana? Hadis Nabi mana? Mana? Tak ada, bohong. Gitu. Bohong tu marah ya. Siratillah, jalan Allah itu alladzi lahu, milik dia saja. Adalah milik dia, yang miliknya saja. Ma fis samawati wa ma fil ard. Jalan Allah Taala tadi, siapa dia Allah Taala tadi? Alladzi lahu, dialah miliknya saja. Ma fis samawati wa ma fil ard. Makhluk di langit, di 7 langit, makhluk di 7 bumi. Ataupun makhluk, apa-apa makhluk di langit dan apa-apa makhluk di bumi. Ayat lain pula wa bainahuma, apa yang makhluk di antara langit ke bumi itu masih lagi yang dia punya juga. Ala, ketahuilah, ilallah, kepada Allah Taala nasirul umur, kembalian semua urusan kita di dunia ni, semua urusan yang kita nak buat di dunia ni, pahalanya, dosanya semua akan kembali pada Allah Taala saja untuk dibuat hukum kepada hamba dia. Wallahu a'lam.